Dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Dzakir maknanya hendaklah kamu memberi ingat. Yang kita sekarang ni guna perkataan tazkirah. Tazkirah adalah satu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala bagi membolehkan manusia ni melalui laluan yang betul menuju kepada akhirat, menuju pada syurga. Kerana Tuhan tahu Tuhan sebagai tukang buat manusia, sebagai engineer makin ia membuat manusia, dia tahu sangat manusia ni bila dia ajar sekali boleh jadi dia faham tapi dia terlupa ni kadang-kadang kerana dia tak ambil berat. Bila kita belajar sekarang lepas kita tak ambil berat kerana benda tu kita kira tidak penting, maka kerap kali kita terlupa kerana benda tidak penting. Kalau kita berasa benda tu penting, bila sekali orang ajar kita ingat sampai bila. Maka kadang-kadang benda yang sebut dalam Quran ni orang tidak berasa penting, ada lagi benda lain yang lebih penting, maka benda tu lah dia ingat ya. Hak Quran ajar ni dia terlupa kerana dia sendiri berasa tak penting. Sebab tu lepas pada saya zakkaru tu mari man yakhsha. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, saya zakkaru man yakhsha. Tazkirah kamu ni orang tidak lupa sekiranya dalam hati dia ni ada perasaan gerung pada Allah. Kalau orang tu takut sungguh pada aku, gerung pada aku, malu aib pada aku, dia tak terlupa. Tapi kalau aku, orang macam aku ni, zat macam aku, dia tidak kerti takut, maka orang lagu tu ajar berapa kali pun dia akan terlupa. Supaya dia ingat terus menerus, mesti ada selalu tazkirah. Selalu tazkirah. Kita sebab kita sini lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang maghrib, kuliah subuh kita panggil, kuliah maghrib. Kuliah yang kita buat sekarang ni adalah merupakan satu perkara penting dalam hidup kita orang Islam. Bahan yang paling penting untuk kita guna sebagai tazkirah ialah Quran hadis. Kerana Quran ni lah berwayak pada kita benda yang orang lain tak boleh wayak. Marilah orang bijak macam mana pun, pandai belah mana, peteh belah mana pun, dia tidak boleh sebut dengan cara dia sendiri benda yang Quran sebut, kecuali dia tupai Quran. Dia tupai Quran, maka dia ambil, dia ece-ece, dia agih-agih benda dalam Quran untuk menjadi bahan tazkirah. Maka selamatlah dia, selamatlah kita. Itu yang keduanya, bertambah juga selalu hari itu bahawa kita selalu juga mengadakan lain pada kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah subuh, kita mengadakan majlis-majlis ceramah yang berbentuk tazkirah. Macam kita buat hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan haram, kita buat majlis maulud bila masuk Rabiul Awal, kita buat majlis Isra Mi'raj bila timbul cerita Isra Mi'raj, kita buat majlis nuzul Quran bila mari bulan Ramadan, kita buat falsafah haji bila mari bulan haji. Itu 2, 3, 4 program baru yang diwujudkan oleh umat Islam seluruh dunia hari ini, yang kalau kita nak tambah lagi, banyak lagi benda kita boleh tanggung. Semua sekali tujuan tazkirah. Semalam mulut di Terengganu, orang Terengganu buat majlis mengingati batu bersurat, mengingati 700 tahun batu bersurat. Ikut ceritanya ada sekeping batu besar, orang bertemu di Kuala Berai. Kuala Berai ni ulu Terengganu lah. Kalau kita sini kat Kuala apa yang Kuala Na ke berapa atas ulu. Batu ni dijadikan pelapik kaki untuk basuh kaki. Orang ambil batu daripada mana? Tok depan balesa, buat pelapik kaki, buat basuh kaki. Mari satu orang nama lebih kurang 700 tahun dulu cerita, 700 tahun dulu, mari satu orang Arab namanya Said Hussein Al-Habashi. Dia tengok batu ni ada surat, ada tulisan. Dia perhati tengok, ada tulisan. Tulisan ni huruf Jawi. Huruf Jawi zaman dulu. Melayunya Melayu Sanskrit. Bahasa Sanskrit ditulis dalam bahasa Jawi. Maka capur aduk tulisan Melayu, bahasa Melayu dengan bahasa Sanskrit. Bila dia basuh, bila dia dia basuh cuci, khabarnya dia basuh cuci, lepas tu dia ambil gandum, lomo-lomo gandum, supaya gandum ni dia menyerap masuk dalam lubang-lubang. Jadi bila kering molek nampak putih bari kena gandum, maka boleh baca. Rupanya disebut situ dalam tulisan tu
bahawa ada perkataan Dewata Melayu Raya, apa nama? Dewata Melayu Raya ni nama bagi Tuhan. Sebut Allah yang itu. Yang semuanya memberitahu kepada kita bahawa batu ni ditulis sebagai mengingati kesyukuran ke atas masuknya Islam ke Terengganu. Jadi Islam di Terengganu sapanya dah 700 tahun dah mengikut tulisan tu. Tulisan tu 700 tahun dengan sekarang ni, tapi Islam tu telah masuk lebih dulu lagi. Hingga siapa boleh orang tulis nak hantar batu. Hingga siapa boleh bahasa Melayu campur aduk dengan bahasa Sanskrit zaman gitu. Sanskrit ni bahasa yang digunakan oleh Hindu, oleh agama Buddha. Dan sekarang ni pun kalau kita pergi India, di sana ada satu bahasa dia panggil bahasa Hindi. Bahasa Hindi ni bahasa Sanskrit yang diubah sama hari ni. Belum pada ni ada bahasa Urdu. Bahasa Urdu tu campur aduk dari antara bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Hindi, bahasa Farsi, macam-macam. Sekarang ni bahasa Sanskrit. Kerana kerajaan Hindu di India sekarang nak pulih balik agama Buddha, agama Hindu, maka mereka resmikan bahasa Hindi untuk India. Jadi bahasa Sanskrit tu digunakan oleh orang Melayu beragama zaman hari tu. Orang Melayu dia Melayu di di Terengganu, boleh ada di Kelantan juga, menggunakan bahasa Sanskrit untuk mengaji agama Hindu zaman hari tu. Bila mari Islam ni ganti ambil alih tempat Buddha tu, tapi bahasa tu masih lagi menggunakan bahasa Sanskrit campur aduk dengan bahasa Melayu dan tak ada titik lagi. Jadi mengingati benda tu, tazkirah pada lahirnya Islam sejak 700 tahun dulu di Terengganu, maka rakyat Terengganu sekarang mulai buat perayaan. Dan mengikut rancangan ni mereka akan buat tiap-tiap tahun mengingati 700 tahun batu bersurat. Dan orang Terengganu merasa bertuah boleh jadi rakyat Terengganu kerana negeri dia diakui Islam telah masuk lebih pada 700 tahun tu mulai tarikh batu tu ditulis. Islam tentulah lebih dulu lagi daripada tu. Kita di Kelantan ni kita berasa bertuah kerana kita ni sebuah negeri yang disebut-sebut sebagai negeri Serami Mekah. Dan dalam Kelantan ni ada orang panggil Kaabah, ada orang panggil Bangau Judah. Kaabah Judah ni dia tidak boleh jadi kalau orang tidak Islam. Kalau rakyat negeri Kelantan ni tidak Islam, dia tak ada perkataan Kaabah, perkataan Bangau Judah. Dan selagi Bukit Romoh ni di Tanah Merah, Bukit Romoh ni kita tukar menjadi Bukit Rahmat, Jabalur Rahmat. Kalau kita pergi pada Arfah, ada sebuah bukit kecil tempat Nabi kita sendiri Muhammad SAW bukuh di sana. Situ orang panggil Jabalur Rahmat. Bakali juga Bukit Romoh tu sebutan Bukit Rahmat. Jabalur Rahmat pada di Kelantan, Bangau Judah pada di Kelantan, Kampung Kaabah pada di Kelantan. Jadi sebab tu bila Ahmad sebut hari tu, bila kita pergi buka rancangan kelapa sawit baru ni di Latar Janggut, kampung tu nama Latar Janggut. Ahmad kata program ni bila sudah kita beri nama Latar Serban pula. Biar jadi suasana Islam tu ada di Kelantan. Suasana Islam. Ketanam molek, kejak molek perasaan Islam tu dengan berbagai-bagai nama, dengan berbagai-bagai syiar-syiar Islam. InsyaAllah kita duduk, kita merasa bertuah jadi rakyat Kelantan kerana Kelantan disebut pada kampung negeri Serami Mekah dan nama Kaabah nama berapa. Cumanya kita tak ada batu bersurat bila lagi kampung Kaabah tu diberi nama Kaabah dan bila lagi kampung Judah tu diberi nama Bangau Judah. Itu kita tak ada, tak jumpa lagi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Benda ni boleh berlaku, boleh ada, cumanya boleh jadi tak berjumpa lagi kerana kedudukan bumi ni sebagaimana tuan-tuan semua tahu lah. Bila kita mengaji geografi, orang panggil sekali air pasang, sekali bubuh patah. Bila sekali mari hujan, sekali kambuh sana terbuka sini, berlubang sana, tukar-tukar. Tapi tak apalah tu. Yang pentingnya kita merasa bertuah dalam banyak-banyak negeri di tanah Melayu ni. Kelantan dia jadi Serami Mekah dan orang Terengganu merasa bertuah menjadi rakyat Terengganu kerana dia ada batu bersurat menandakan bahawa Islam ni bukan sehari dua, bukan setahun dua, 200 tahun dah. Terengganu ni didatangi oleh Islam dan ditulis dengan khat ia sesuai dengan zaman dia zaman hari itu. Jadi kalau orang mari juga nak buat Islam, alasan Islam ni ganah lah, tak mau anti kemajuan lah, timur pecah belah lah. Orang ni bahasa jenis orang darat lah panggil. Orang darat Kelantan kau sebut orang darat lah. Habis tak pakar maknanya.